السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر تمم بالخير. Kita sambung suratul Baqarah ayat 266. Pada kuliah kita yang lepas, kita telah sebut berkenaan dengan syarat-syarat infak, yang mana infak tersebut mestilah ibtigha' mardatillah, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya infak ini semata-mata kerana Allah dan untuk mencari mardatillah, bukannya mencari keredaan manusia. Bukan bertujuan untuk mendapat pujian manusia, tetapi hanya mendapat mardatillah. Oleh kerana itu, ikhlas kerana Allah ni satu benda yang penting dalam kehidupan kita, sehingga dia dijadikan syarat untuk diterima amalan seseorang. Di antara ijabat dan juga ithabat. Ijabat, ikhlas, dan mestilah sabit dengan dalil. Sabit dengan dalil maknanya apa yang kita buat itu mesti ada dalil. Kalaulah ada dalil saja tapi tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah, dan sebaliknya begitulah. Kalau ikhlas je tak ada dalil, tak boleh. Kalau ada dalil je tidak ikhlas pun, itu tetap tidak diterima oleh Allah. Oleh kerana itu, ayat 265 yang kita telah baca dulu bahawa kita kena latih diri kita supaya yakin bahawa apa yang kita beri itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap keredaan manusia. Contoh yang diberikan oleh Allah sebagaimana kita telah baca juga, iaitu kamathali habbatin birabwatin asabaha wabil, adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi ditimpa hujan yang lebat. Perumpamaan yang Allah Ta'ala bagi itu, kita kena bayang satu kebun yang berada di kawasan tanah tinggi. Tanah tinggi yang tidak ditenggelami oleh air. Jikalau tanah tinggi itu ditenggelami oleh air, saya habis tanah rendah ni. Tanah tinggi yang subur dicucuri pula dengan taburan hujan. Allah beri perumpamaan, suruh kita bayangkan, dia panggil visual, supaya kita dapat bayang depan mata kita. Fa'atat ukulaha di'fain, mengeluarkan hasil 2 kali ganda, bukan saja subur tapi 2 kali ganda. Baik, ayat 266. Ayat 266 firman Allah Ta'ala, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat
wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ayat ni, kalau dulu ayat syarat-syarat macam mana Allah Ta'ala nak terima infak, ini pula terbalik daripada ayat sebelum daripada ini, iaitu Allah Ta'ala nak cerita jenis orang yang tidak ada ikhlas dalam melakukan infak. Ikhlas tu tidak ada pada diri dia ketika mana dia melakukan infak, dan juga ada perumpamaan yang Allah Ta'ala bagi. Sebagaimana Allah Ta'ala bagi orang yang perumpamaan kepada orang yang ikhlas dalam mencari mardatillah, Allah Ta'ala bandingkan dengan tanah yang subur, di tempat yang tinggi diturunkan hujan, dan juga hasilnya 2 kali ganda lebih daripada itu. Maka ayat ini terbalik daripada ayat tu. Allah Ta'ala sebut, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Yang bermaksud, adakah seorang di antara kamu suka mempunyai sebuah kebun daripada pokok tamar, itu pokok kurma dan juga anggur. Baik, Allah Ta'ala beri perumpamaan lagi nak suruh manusia faham. Dalam Al-Quran banyak perumpamaan-perumpamaan. Kadang-kadang perumpamaan itu dipertikai oleh orang jahiliyah ataupun Yahudi Nasara. Contohnya Allah Ta'ala beri perumpamaan lalat. Lalat, ba'udatan fama fawqaha, Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu. Mereka kata Quran apa ni buat perumpamaan lalat-lalat, benda kecil je, kecil saja. Walaupun dia kecil lalat ni, tetapi kita tak nak buat apa-apa kepada dia kalau Allah Ta'ala tidak izinkan untuk dia mati. Walaupun dia kecil, nak tangkap dia pun susah kecuali pakai perangkap dia. Makanan yang dibawa oleh lalat itu diambil daripada tempat kita makan itu, dia buat lari lalat tu, kita tak nak ambil balik daripada tangan dia makan. Betapa dhaifnya kuasa manusia. Sepatutnya bila Allah Ta'ala buat perumpamaan, manusia lebih sedar bahawa siapa dia sebenarnya. Seterusnya, perumpamaan yang Allah Ta'ala buat adalah untuk memudahkan untuk manusia faham, biar manusia ni faham betul-betul. Memang begitulah fitrah manusia ini. Apabila tak faham satu perkara, maka dia diberi perumpamaan dan contoh, dia faham. Maka Quran menggunakan teknik yang sama, menggunakan perumpamaan dan contoh supaya kita faham. Contohnya iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, kalau sebut kebun tamar, itu biasa saja kerana tamar ini makanan ruji, orang panggil makanan asasi juga bagi mereka ini. Tetapi apabila disebut kebun anggur, ini dikira hebat. Allah Ta'ala suruh bayangkan bagaimana lelaki yang ada kebun tamar dan kebun anggur, bukan satu kebun tapi 2 kebun yang dia ada. Ini perumpamaan yang Tuhan nak bagi ni, cerita ni. Kebun-kebun ni kita suka. Bila ada kebun ni kita suka, hati kita pun happy. Ada kebun ni, kebun harum manis, orang lagi happy. Tu yang tunggu harum manis tak mari masjid tu, bukan orang sini lah. Harum manis Indonesia cerita ni, ya? Lagi tunggu kebun harum manis sampai masjid pun tak mari. Takut orang curi. Dia hak tunggu tu curi. Kalau hak tak tunggu tu, orang tak curi. Itu bukan fatwa saya tu, anggapan saya saja. Tak apalah, itu jenis kebun. Kebun tamar ini sebut kebun tamar Arab, biasalah kebun tamar ni.
Kalau kita pergi di mazra'ah dia, tempat kebun ni, dia buat aliran air, apa tempat minum syai, minum teh, duduk relax, kebun. Tapi yang hebatnya bila ada anggur, a'nab, inab, anggur. Anggur ini jangan-jangan tanah nak tumbuh anggur. Bukan semua tanah ditumbuhi dengan anggur. Begitu juga dengan tamar. Sama juga. Di Mekah tak ada, kurang, kalau ada pun buah tak cantik. Di Madinah cantik. Di Riyadh, Jazan, di Taif. Di Taif ada anggur. Sebab kawasan sejuk. Lalu Allah Ta'ala sebut tajri min tahtihal anhar. Bukan sahaja ada kebun, tetapi yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kebun tu ada anak sungai yang boleh beri air kepada kebun itu. Ini satu yang amat hebat. Amat hebat sebab apa? Sebab dalam keadaan suasana negara Arab yang payah air, tiba-tiba ada air yang mengalir dalam kebun tersebut. Ini cukup indah dan cukup cantik. Dan kalau kebun hak begini dijual dengan harga mahal, sampai ke hari ni pun kalau kebun durian, pokok durian ada banyak, lepas tu ada air yang mengalir, ada anak sungai boleh kita mandi, tanah kebun tu mahal. Tanah kebun tu mahal. Saya pernah pergi kebun durian di Tanjung Malim, kepunyaan seorang sahabat saya. Dia kata, mari Ustaz, dia kata makan buah durian. Tak tahulah, musang king ke bewok king ke tak tahulah. Saya reti makan je. Tak, dia kata di 24 hak ni musang king apa, dia kata tak kira lah hak king ke queen ke, ambil. Kita nak makan kata, dia belah satu. Sedap sungguh. Saya pergi tu petang lah, dia kata Ustaz tidur sini. Dia kata, tidur, dia buat rumah chalet tidur, sejuk. Makan durian banyak ni panas. Tengah malam buta saya pergi berendam air. Nak hilang rasa panas, sejuk air. Saya tengok esok tu aliran air dia cantik je. Berapa harga kebun ni? Dia sebutlah harga banyak ni. Dia beli ada pokok dah 2-3 pokok, lepas tu ditanam lagi pokok. Cantik. Kita pun rasa tenang, rasa relax duduk situ. Saya ingatkan rumah biasa-biasa je kebun tu. Rumah 4 bilik dia buat rumah. Allah. Atau buat apa? Buat rumah dalam hutan ni. Dia kata ada lah Ustaz, cara-cara nak bini muda. Dia kata, apa puan jangan marah dah. Itu dia sebut pada saya, fatwa dia. Saya tak tahu tu. Itu bukan daripada saya suruh tu. Cuma nak beritahu je, kebun tu cantik. Tu di Malaysia. Di Arab ni payah air. Air payah. Dan kalau kita pergi di Madinah, di kebun-kebun tu mesti ada al-bi'ru ataupun sumur air tu, perigi tu mesti ada. Dan termasuklah kebun yang dibeli oleh Uthman daripada Yahudi tu pun ada Bi'ru Uthman, perigi Uthman. Dalam kawasan Masjid Nabawi tu saja tu, masjid yang besar tu, ada beberapa perigi di situ. Kalau masuk pintu utama tu, pintu besar utama tu, di sebelah kiri, tuan-tuan ambil kapet dia tu, tuan-tuan selok kapet tu, dia ada buat mozaik apa ni orang panggil bulat gitu. Big apa nama, saya lupa nama perigi di situ. Tapi ada perigi bawah tu. Dalam Madinah tu saja ada sini satu, ada ujung tu satu. Dalam Masjid Nabawi, sebab kawasan tu dulu kawasan sahabat duduk. Masjid Nabi yang sebenarnya lepas pada Raudah tu lah. Lepas pada Raudah sikit tu, itu Masjid Nabi. Asalnya kecil begitu je. Disambung oleh Uthmaniyah, disambung oleh kerajaan tu, kerajaan Saudi pun sambung sebelah kanan, sambung sebelah kiri, jadi besar. Oleh kerana itu kalau kita pergi ke Madinah ni, afdalnya kita semayang memenuhi saf depan. Lagi mana ada kosong depan lagi kita masuk, sampailah hak tak boleh masuk dah. Orang Malaysia malas.
Malah. Dia masuk, dia duduk relax, di tiang. Depan tu melambuk lagi susah kosong. Perangai dia begitu. Perangai dia. Sepatutnya kena penuhi soft. Baik. Lalu kebun di tanah Arab ni saya sebut tadi kurang untuk mendapatkan air susah. Namun kebun yang disebut dalam ayat ini sistem pengairannya tersendiri. Ada sistem pengairannya sendiri. Kebun yang mempunyai sistem pengairannya sendiri, kebun yang subur. Kalau ada perigi saja tapi tidak ada sistem pengairan dalam kebun tersebut, dia kena punggah air daripada perigi itu, dia kena ladung air, dia panggil ladung air, tahu ladung air. Dia gali kat tepi tu, pokok tamar tu, mula-mula pokok-pokok tamar tu nak berbuah, mula-mula tu pada musim panas tu dia kena takungkan air di situ. Di keliling pokok tu. Dia ada masa dia. Air duk gitu, penuh, dia takung air, dia ada kadar dia lah. Dia ada kadar dia. Apabila dia berbunga, dia tak memerlukan lagi takungan air. Itu sifat pokok tamar. Dan dia kena panas betul. Dia kena musim panas betul. Kerana angin yang panas itulah dari sudut saiznya yang boleh masuk dia punya buah tamar itu. Angin itu tak ada di Malaysia. Sekarang ni baru nak ada sikit-sikit panas. Maka adalah buah tamar itu dengan izin Allah Ta'ala. Di Kelantan contoh, ada. Di sini wallahu alam tak boleh jadi juga boleh jadi. Dah harum manis jadi itu. Boleh jadilah, ataupun tumbuh pokok saja, buah tak ada. Kerana bila kita tanam pokok tu, pokok tamar di Malaysia ni tak sama. Rasa dia tak sama. Buah pun kecil-kecil. Kita kena guna baja, kena guna kimia tambahan untuk pokok tu. Ni semula jadi. Allah Ta'ala tunjuk contoh begitu. Lahu fiha min kulli thamarat. Dia juga mempunyai dalam kebun itu segala jenis buah-buahan. La hawla wala quwata illa billah. Selain kurma, anggur ni, tanah-tanaman lain pun ada juga. Secara ringkasnya Tuhan nak cerita, hebatlah kebun tu. Apa makna ni? Ini perumpamaan kepada orang infak, yang mana harta infak yang dikeluarkan hebat. Suatu yang amat hebat. Hebat sehingga memberi masa ketika tua nanti. Kebun-kebun banyak tadi tu, kita tanam, kita usaha tu, mengeluarkan hasil, masa tua akan nampak dia punya hasil dia macam mana. Walaupun peringkat awal kita berpenat lelah, tetapi wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa, sedangkan dia sudah tua dan tidak mempunyai zuriat yang masih kecil, dan mempunyai zuriat yang masih kecil. Baik, sekarang ni bayangkan, tuan kebun tadi tua dah, anak pula kecil. Dia sudah lama usaha kebunnya tu, lama dah. Sekarang ni dia sudah tua, anak-anaknya tidak dapat diharapkan lagi sebab kecil. Apa jadi pada kebun dia? Dia tua tak larat, anak pula nak buat kebun apa, baru umur 2, 3, 4 tahun. Kebun dia tu daripada muda tu dia buat, mungkin dia tu tua baru kahwin ke macam mana ke. Ni perumpamaan Tuhan buat ni. Baik. Yang mana dia mengharapkan hasil kebun tu untuk kelangsungan hidup dan zuriat dia ni. Dia harap hasil kebun tu lah untuk pelihara diri dia dan zuriat dia, tapi dia tua. Nak buat kebun tak boleh lah. Nak harapkan anak-anak masih kecil. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Allahu akbar. Baik, lalu kebun itu diserang oleh angin taufan dan membawa api sehingga terbakarlah dia. Tiba-tiba kebun tersebut kena taufan. Angin yang kuat dipanggil taufan.
Dia panggil taufan. Dia pula sudah tua dah, tidak mampu nak bercocok tanam lagi. Masa habis muda-muda dulu bercocok tanam dah, nak cocok tanam lagi tak boleh dah. Dia sangka boleh makan hasil kebun tu, tapi sudah habis semuanya. Ini perumpamaan kepada pahala infak di akhirat nanti, yang mana segala infak di dunia ni tidak ada nilai. Walaupun nampak kebun dia hebat, tapi tak ada nilai. Sebab apa? Sebab dia tua dan anak masih kecil. Lah sekali mari angin, tak ada guna apa sekalipun. Segala mana banyak pahala yang berbentuk derma, bagi orang yang tidak ikhlas ini, ibarat begitulah kata Allah Ta'ala. Tak dapat kutip hasil apa pun. Nak ada kutip hasil macam mana? Dia tua. Lepas tu mari pula, kalau tidak boleh upah orang, tak ada nak upah orang lagi. Habis semua sekali, dibawa oleh angin taufan. Tak ada guna sikit abu. Bila masa tak guna pahala akhirat ni, di akhir, pahala sedekah ni, bila masa tidak bergunanya? Di hari akhirat. Di hari akhirat. Atas muka dunia ni mungkin orang boleh sebut nama dia, tapi kerana tidak ikhlas dia dalam satu perkara, akhirat tak ada apa. Allahu Akbar. Sebab tu dia sangka infak dia banyak, hebat, boleh banyak pahala yang menanti di akhirat nanti, namun tidak ada langsung. Ibarat kebun yang kena bakar tadi. Ayat ni juga nak beri isyarat kepada kita semua bahawa harta dunia ni dia tidak pasti kekal selama-lamanya. Harta dunia ni tak akan kekal selama-lamanya. Tetapi infak kepada harta di atas muka dunia ni boleh bawa ke akhirat dengan syarat ikhlas. Betapa besarnya kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ada bekal yang kita nak bawa bertemu dengan Allah, iaitu infak itu. Allahu Rabbi. Oleh kerana itu tuan-tuan sekalian, jangan kita berharap sangat dengan dunia ni. Jangan berharap sangat. Segala benda yang berbentuk keduniaan dalam kehidupan kita ni, jangan kita berharap sangat. Kita hanya menyebut serah pada Allah Ta'ala. Baik kita rancang projek macam mana sekalipun, tapi kalau projek tu melibatkan dunia, keuntungan dunia, kita tidak sepatutnya gantung hati kita 100% pada benda itu. Kerana kalau kita nak dunia, Allah Ta'ala bagi dunia pada kita dengan tidak dikurang pun oleh Allah Ta'ala, sebagaimana ayat selalu saya baca, man kana yuridul hayatid dunya wa zinataha. Mana orang nak pada dunia dan perhiasannya, aku bagi wafi ilaihim a'malahum fiha. Aku bagi semuanya, tidak aku kurang walaupun sedikit. Kita nak apa boleh, Tuhan bagi pada kita. Tapi dunia, orang mukmin dia tidak akan bimbang bila dunia itu terlepas daripada tangan dia. Tapi itulah yang kita alami pada hari ini. Apabila kita terlepas dunia dalam tangan kita, kita rasa rugi. Rugi ya amat. Tetapi kita terlepas akhirat lah, jiwa kita ni kita tak rasa rugi. Ini jiwa yang bermasalah, dia panggil masalah. Nak lawan dengan dunia ni. Kalau kita terlepas kuliah ke, terlepas apa sahaja bentuk kebaikan, kita tak rasa apa. Tapi bila dunia tu terlepas daripada kita, kita rasa rugi, amat rugi. Orang dapat bantuan kerajaan lah, apalah, tiba-tiba kita baru tahu. Kita baru nak isi borang, orang kata lepas dah. Habis dah. Tak ada tidur malam, dia kata, oi, rugi aku. Rugi. Tapi kalau terlepas bab akhirat macam mana? Terlepas bab akhirat. Terlepas bangun sembahyang tengah malam, kita kata terlepas daripada buat akhirat ni, kita rasa macam mana? Tak ada apa, tak rasa apa. Biasa gitu. Tapi kalau terlepas dunia, kita mula rasa. Oh, dia kata rugi. Dia marah pula kawan dia, kenapa tak bagi tahu? Nah, bagi tahu awak. Dia kata ni untuk ahli je, kalau nak kena isi orang ahli. Contohlah dah.
Kalau nak ni orang ahli dia kata, untuk ahli je ni. Dah kita nak ke dunia tu, ahli pun ahli lah, tak apalah. Ada lagi dia kata bantuan akan datang ni, kemari pula. Tunggu. Bila? Katakan 16 hari bulan. Tunggu 16 hari bulan. Sanggup tunggu kerana takut terlepas dunia daripada tangan. Tapi bila manusia terlepas dengan akhirat, dia tak rasa apa. Sebabnya dia rasa dunia ini segalanya bagi dia. Segalanya bagi dia. Kita dengar cerita para sahabat boleh beri banyak-banyak tu sebab dia rasa dunia ni bukan hak dia tu. Tu besar sekali. Sahabat duk beri banyak-banyak tu kerana dia rasa dunia macam bukan hak dia lah. Dia tinggal sikit bahagian mahabuan, makan dia apa semua dah lain hak orang. Begitu sahabat ni. Allahu Akbar. Nak lomba dengan sahabat ni. Payah tuan-tuan. Kena sabarlah Allah Ta'ala. Siapa redha pada dia dapat masuk syurga dulu, pada kita pun kena sabar. Oleh kerana itu jangan harap syurga, jangan kita harap dunia banyak sangat, kerana Allah boleh tarik bila-bila masa dunia yang kita ada. Baik. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kadzalik, demikianlah, yubayyinullah, Allah Ta'ala menjelaskan, lakum, kepada kamu, al-ayat. Al-ayat di sini makna keterangan. Keterangan mana? Contoh tadi, beri contoh bandingan yang mudah untuk kamu faham, supaya la'allakum tatafakkarun, supaya kamu fikir, kata Allah. Maknanya kalau kamu ada otak betul, kamu fikir benda ni. Kalau kamu ada pemikiran yang betul, waras, kamu fikirlah benda ni. Apa benda yang perlu fikir ni? Semoga kamu semua boleh berfikir jenis infak yang Allah Ta'ala nak, supaya dapat akhirat, dapat syurga, dapat kekekalan sehingga akhirat. Yang pertama. Yang keduanya, supaya kamu fikir bahawa perumpamaan Allah Ta'ala ni mudah untuk kamu berfikir. Tuhan bagi perumpamaan ni mudah untuk kamu fikir. Orang hak kelas rendah pun boleh, kelas tinggi pun boleh. Agama ni dia begitu. Agama ni tak kira pangkat doktor ke siapa ke, tak kira tu. Dia kira may yuridillahu bihi khairan. Dia kira mana-mana yang Allah Ta'ala nak kebaikan kepada dia. Tak kira lah siapa pun, Allah Ta'ala beri faham agama pada dia. Dan Alhamdulillah, ilmu agama yang kita ada ni, depan mata kita ni, ilmu yang boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja, jika mereka nak. Tak ada timbul ni kelas rendah, ni kelas bawah, saya mengajar ni mengajar orang awam saja, bukan saya mengajar orang tinggi-tinggi. Tak ada. Nabi bercakap dengan Abu Jahal ni. Abu Jahal tu orang cerdik pandai. Nabi baca Quran depan Abu Jahal tu cerdik pandai. Berapa ekor lagi puak-puak musyrikin Mekah tu, semua cerdik pandai belaka. Mereka bukan orang kampung dia tu. Mereka bukan orang kampung tak kerti apa. Abal Hakam, Abu Jahal tu, ketua hakim dia. Orang yang bijak sana dia. Sahabat-sahabat lain yang masyhur bijak bersyarah, yang masyhur bijak dalam peperangan, yang masyhur bijak bermain pedang. Mana orang bijak? Orang yang terima agama dan sunnah Nabi ni orang bijak. Sebab apa dia bijak? Sebab dia fikir akhirat. Bijak dia duduk situ. Kerana Nabi sebut umat aku paling cerdik ni banyak ingat ke mati. Mati-mati ni akhirat. Kalau kita ajar ilmu setakat dunia saja, tak sampai ke Nabi, maka bijak macam mana pun dia, nama profesor ke nama doktor ke 2-3 PhD pun, dia tetap tak bijak. Sebab apa? Sebab dia tak ambil Nabi yang paling bijak ni sebagai panduan hidup dia. Boleh faham tu? Sebab hari ni orang duk kata ilmu ni tinggi sangat, kena mengajar hak rendah sikit. Tak ada tinggi, tak ada rendah. Quran ni siapa sahaja mengaji dapat. Allah Ta'ala janji begitu. Cuma lagi tinggal guru je nak Allah macam mana, nak tengok keadaan tu macam mana, nak cakap tu cakap depan siapa. Kalau kita mengajar di kampung, kita duk mengajar Quran dari sudut bahasa.
Bila sebut nahu ke sarah ke, ni hukum ni tahqiq, tauqid apa wa kapun tu memang tak erti benda tu. Dia kena mengaji bahasa Arab dulu baru faham benda tu. Tetapi kalau kita nak tadabbur, nak mengeluarkan keterangan isi ayat Quran ni, orang kampung pun boleh faham, orang bandar pun boleh faham, orang bukit pun boleh faham, orang laut pun boleh faham. Hak tak fahamnya, hak buat bidah, hak tu apa payah nak faham. Oh gerang aku. Kita minum air dulu. Nah, hak buat bidah memang tak akan faham. Sebab apa? Sebab dia duduk dengan bidah dia. Bismillah. Allahu Akbar. Ayat Quran ni bukan satu, la'allakum tatafakkarun, banyak. Kadang-kadang dia sebut la'allakum ta'qilun, supaya kamu ni berakal, berfikir juga, gunakan akal yang Allah Ta'ala bagi. Akal ni mahal ni, bukan murah ni, akal kita ni. Hak boleh kita pakai baju apa, boleh naik kereta apa, boleh berniaga apa, kan akal Tuhan bagi. Lepas tu kita minta Allah Ta'ala supaya sihat kita punya al-jism wal-aql, tubuh badan kita, akal fikiran kita. Kita minta dengan Allah tu. Kita minta dengan Allah. Kita minta afiah dengan Allah Ta'ala daripada segala penyakit. Penyakit tubuh kita, penyakit hati kita dan sebagainya. Sebab akal ni mahal. Beza kita dengan lembu sebab ni ke? Saya sebut dah beza kita dengan lembu sebab ni. Kita boleh fikir nak makan apa, nasi goreng biryani, si arak, si goreng belacan, nasi goreng kampung. Lembu tak ada dia fikir. Rupuk tu lembu boleh buat tak? Rupuk paprik, rupuk sira, masak pedah, rupuk tu tak ada lagi kita dengan mesyuarat pok-pok lembu duk bincang makan ni. Pok kita je mesyuarat duk bincang makan ni. Sebab apa? Sebab kita ada akal, lembu mana ada. Tiba-tiba akal hak cerdik ni kita jadi tak berapa cerdik. Tak berapa cerdik sebab apa? Sebab tak ikut sunnah Nabi. Orang ikut sunnah Nabi cerdik. Sebab Nabi ajar benda yang cerdik-cerdik bagi kita. Kalau khutbah perlih tu sebut tu, jangan terlibat dengan memperbodohkan akal yang waras, dia kata. Memang kita tidak diberi benda tu untuk memperbodohkan akal kita. Letak tangkai ni, letak sini, menega lari. Letak di pinggang apa semua ni, hilang penyakit. Lepas tu ambil air wuduk apa semua ni, ambil air lah tu minum, tu nak lembut hati anak. Allah Ta'ala ajar doa. Doa tu ada tu. Nabi SAW ajar doa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Untuk kita mudahkan urusan kita. Lepas tu kita doa pada orang lain, Allahumma layyin qalbahu kama layyantal hadid li Daud. Ya Allah, lembutkan hati dia ni sebagaimana kau lembutkan besi pada Nabi Allah Daud. Boleh nak doa, kita tak ada masalah. Lembutkan hati. Allah Ta'ala ajar lagi doa hati. Ya muqallibal qulub, kata Nabi, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kenapa buang hak Nabi ni? Kenapa ambil hak lain saya pada Nabi? Sebab apa? Sebab syak, sebab nak memperbodohkan akal yang waras. Boleh faham tak tu? Letih dah saya. Satu benda membawa kepada perkara yang na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Tuhan jauh kita daripada salah penggunaan akal. Salah guna akal je, ni nampak tak cerdik. Sebab Islam dia ajar kita cerdik. Dia ajar kita cerdik. Kalau wuduk Nabi ditadah oleh sahabat, mana sahabat dia Nabi? Mana sahabat dia Nabi? Nanti bila kita sebut gini, dia kata, oh tu ikhtiar. Dia kata ikhtiar, dia akan sebut gitu. Kita kena ikhtiar apa semua ni. Adakah salah kita ikhtiar begitu? Lagipun kalau kita minum hak mak bapak kita, air bekas wuduk tu hak mak bapak kita. Masalah Nabi tak ajar begitu. Masalah nak lembut hati, nak pandai, nak cerdik tu benda hak kena minta dengan Allah. Sebab tu saya pernah marah pada cikgu-cikgu di sekolah hak buat semaya hajat tu letak pen pembaris pensel depan tu supaya budak-budak dulu periksa. Ni tu cikgu juga ni tapi tak cerdik. Kena sebutin mana ni cikgu. Tak maaf lah cikgu-cikgu. Kau tengok lah ni. Cikgu juga tak cerdik. Puas cikgu-cikgu ni cerdik lah sebab nak mengajar orang. Tapi macam mana boleh kita tak cerdik gitu, kita letak depan gitu dengan pen pembaris kertas apa semua. Sepatutnya cikgu ni agresifkan mengajar dia supaya murid tu dapat. Murid tu dapat.
Bukan menggunakan pen pembaris kertas letak depan tu. Kita sama yang hajat letak tu. Lepas tu panggil seorang tunggu baca siu di atas pembaris tu. Lepas tu boleh A. Kalau boleh E. Kalau boleh E nak kata apa? Doa tak mustajab. Ini memperbodohkan akal yang waras. Ngaji maktab elok-elok, keluar IPG elok-elok, jangan jadi tak waras gitu, biar jadi cerdik cikgu-cikgu. Oh, kena cikgu malam ni. Minta maaf lah cikgu. Kau tengoklah ni minta maaf banyak. Jangan dah buat gitu. Lepas nak masuk exam pula, azan pula, Allah Akbar pula dah. Nak masuk exam tu azan dulu. Apa nak halau syaitan? Kena buat apa? Ada je benda-benda yang direka yang boleh membawa kepada penyesalan di hari akhirat ni, barang-barang reka ni. Boleh bawa pada penyesalan akhirat. Kita ikut Nabi SAW, ajar kepada anak murid kita, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ajar doa pada anak murid kita, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ajar doa Nabi memang sebut dalam Quran, memang Allah Taala ajar. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan kau payahkan. Nah, kita duk baca tu, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Banyak lagi doa Nabi ajar pada kita. Tapi tak pakai. Duk pakai tu kaifiat ni, tok guru ni. Hak ajar tok wali ni, ajar tok wali tu, la ilaha illallah. Dia berasa hak tu lebih besar pada hak Nabi. Tak ada arah lah manusia ni, la hawla wala quwwata illa billah. Boleh faham tu? Baik. Ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhirihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Baik. Sekarang ni Tuhan sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ni wahai beriman, kamu kena dengar kata Allah, ini ajaran Allah tentang cara infak macam mana. Cara macam mana infak ni? Tadi infak kena berdiri di atas ikhlas, barulah mardatillah. Yang keduanya, kalau tidak ikhlas, ibaratnya orang yang kebun-kebun cantik, mari angin habis tak nak tuai akhirat, mana rugi. Dua. Ni cara dia. Anfiqu min tayyibat ma kasabtum. Belanjakanlah pada jalan Allah sebagian hasil usaha kamu yang baik-baik. Baik. Ini syarat yang kena ada. Barang yang kita infak mesti barang hak baik-baik. Mesti barang yang boleh digunakan dan masih boleh dipakai. Ini Quran sebut ni. Allahu Akbar. Jadi kita nak tengok, nak beri pada orang ni pula, kita kena tengoklah orang tu sesuai ke tak guna barang yang kita bagi ni. Contoh, kita beri baju perempuan pada orang lelaki, kan haru biru. Betul tak? Baiklah, baju ni saya bagi dia lelaki, sepatutnya kita beri pada perempuan. Beri pada perempuan. Dia tak larat nak kayuh gerek pun tak larat dalam mari masjid, rumah dia dekat dengan masjid. Kita nak bagi hadiah gerek ke dia suruh mari masjid. Tak kena cara. Patutnya kita kena beli kursi roda hak elektrik tu bagi ke dia. Rumah dekat dengan masjid, dia duduk atau tu tekan je boleh pergi masjid. Maka tayyibat di situ, anfiqu min tayyibat ma kasabtum, itu kamu bagi sebahagian daripada apa yang Allah Ta'ala bagi pada kamu ni yang baik-baik. Baik, benda tu elok dan sesuai kepada orang yang kita beri itu. Dan yang kedua ni, jangan kita infak harta yang haram. Contohnya harta yang kita hasil daripada benda haram. Malangnya
masyarakat pada hari ini dengan cara haram, beri dengan cara tak baik, yang konon nak membersihkan harta tu, lalu mereka dermalah sikit duit daripada hasil judi. Dia beritahu kata imam, dia kata kata imam, saya ni walaupun ambil nombor hari-hari tapi niat saya baik, kalau saya menang 1 juta memang saya bagi pada masjid. Tok imam pula masuk air, beres. Tok imam kata jangan-jangan tu ambil lah ke saya juga. Nah, itu yang cerita Tok imam sujud tu, nombor ekor jatuh tu. Tok imam sujud, nombor ekor jatuh, terbang pergi kat belakang. Tok Bilal pun tengok 6673. Aku mimpi dah semalam ni tu. Duk tengok semayang sama-sama dia tu. Nampak ni, rupanya Tok imam kaki nombor juga. Mojo boleh tak ada nombor. Nak menang judi ke hasil arak, ke hasil benda yang haram, nak derma, tak boleh. Itu bukan thayyibat, itu bukan benda yang baik-baik, tak terpakai derma benda lagu tu. Ada orang Islam lah jual arak ke, boleh lesen arak dan sebagainya, derma pada sekolah, derma pada masjid, tak boleh. Itu bukan thayyibat, bukan benda yang baik. Wa mimma akhrajna lakum al-ard, dan sebahagian daripada apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Rezeki berikan daripada sumber rezeki yang Allah Ta'ala sendiri beri kepada kita, yang banyak boleh kita salurkan kepada orang yang memerlukan. Akhrajna lakum minal ard, daripada yang kami keluarkan daripada bumi ini untuk kamu. Maknanya rezeki Allah tetapkan kepada kita. Kita usaha di atas muka bumi ni, Allah Ta'ala suruh bagi. Dan sebahagian daripada apa yang kami keluarkan, itu hak terbaik tu. Bagi dua, sebahagian keperluan hidup kita, sebahagian lagi infak. Hak tu yang terbaik. Dan itu sedekah para sahabat. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan jangan kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya lalu kamu infakkan. Jangan sengaja pilih hak buruk untuk beri. Allah. Contohnya, kalau kambing pilih hak kuru-kuru. Nah, kalau apa sahaja nak beri pada orang yang kita tak tergamuk nak pakai, kita beri pada orang. Yang tak tergamuk nak makan, kita beri pada orang. Kita pun tak lalu nak makan, kita beri pada orang. Kita rasa, oh hebat dah infak tu. Allah. Dulu masa kecil-kecil dah, mak ayah ni bagi orang hak molek, kita makan hak tak molek, kita kata apa tak sayang ke anak. Nah, apa tak sayang ke anak, beri makan orang hak elok-elok. Kalau buah durian tu dia mau makan orang hak elok-elok. Kita ni makan hak nak jadi terpoyok je. Rupanya itu surah Allah Ta'ala. Kita baca ayat ni baru kita faham. Anak-anak semua ni bagi dua kuih ni. Hak nak bagi pada jiran tu sebiji seorang. Nah, kita pun katalah istilah bahasa Melayu, kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan, dia kata. Hadis Melayu, riwayat hang tua. Betul ke tak tahu lah. Dah, maknanya kera di rumah disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Kita kata gitu. Betul. Apa maknanya? Itu pepatah yang okey juga. Maknanya beri korang lebih. Hak kita sendiri kurang. Kita sendiri kurang. Hak orang kita bagi lebih. Itu yang terbaik. Dan itulah perangai sahabat. Allah. Jadi macam mana kita tilik diri kita kalau orang bagi, kita nak bagi baju banjir ke apa semua tu. Cuba kita fikir. Kita bagi hak elok ke tak elok? Banyakkannya bagi hak tak elok. Hak tak lalu nak pakai dah. Zaman 70-an tak ada orang pakai dah zaman ni. Hak tu hak nak bagi pada orang. Sepatutnya kita dah ada duit, kita pergi beli baju murah-murah kat Bandel ke, kat Giant ke, beri, bagi. Sepatutnya gitu. Tapi tak jadi gitu. Sampai orang dia buat mari baju tu, orang dekat baju tu dia kena pilih semula. Pilih balik.
Masa banjir tu, saya adalah pengalaman benda gini. Terpaksa buka balik plastik dia tu, terpaksa kita asing-asing, hak elok dengan tak elok, hak elok dengan tak elok. Dia bagi tu bagi semua. Siapa seluar dalam pun bagi. Allah, siapa dia punya kerja tak tahulah. Mujur kita tak viral. Nah, siapa begitu, tahap begitu sekali manusia fikir tentang infak. Dia fikir infak gitu je. Dia tak fikir pun benda tu yang terbaik. Sedangkan kita nak benda yang terbaik. InsyaAllah kita hurai lagi ayat ini pada minggu yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.